Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain. Amin. Tanbihani. Setelah dua tanbih, dua peringatan. Sebelum ini kita bahas dekat i'jazul Quran, mukjizat Quran tadi itu. Al-awwalu, yang pertama, ukhtulifa fi tafawutil Qur'ani fi maratibil fasahati ba'da ittifaqihim ala annahu fi a'la maratibil balaghati. Ukhtulifa, diperselisih fi tafawutil Qur'an, pada berlebih kurang Quran fi maratibil fasahati, pada martabat-martabat fasih ba'da ittifaqihim, selepas sepakat mereka ulama ala annahu, ke atas sesungguhnya Quran tadi itu fi a'la maratibil balaghati, pada setinggi martabat balaghah, bihaitsu, dengan sekira-kira la yujadu fit tarakibi, tak didapati pada susunan Al-Quran tu maf'ul, anak fa'il. Ma huwa asyaddu tanasuban, akan barang huwa yang bermula ia ma tu asyaddu tanasuban, lebih bersangatan nisbah sesuai, wala i'tidalan, atau wala yujadu fi tarakibi ma huwa asyaddu i'tidalan, atau dan tidak juga i'tidalan pada pertengahan fi ifadati dzalikal ma'na minhu, pada ifadah, memberi faedah zalikal makna, demikian itu makna minhu, daripada nyonya Al-Quran. Jadi ulama dah sepakat dah Quran ni paling balaghah. Paling balaghah tu pada maksud dekat ayat Quran tu dia ni dah comel-comel dah. Maksud dia bukanlah doa sangat, dia bukan asyaddu tanasubat, dia ni bukanlah bersangatan sesuai, tak ada juga asyaddu i'tidalan, tak ada lah juga bersangatan pertengahan, tak ada dalam itu. Maksud dia Quran ni dah cantik-cantik dah, sesuai dia tu omong cocok comel dah. Cuma dia ulama khilaf dekat sama, kita dah tahu dah Quran ni semua tempat dia fasih. Semua tempat dia fasih tu dengan maksud setiap kalimah, setiap ayat dia tu dah comel-comel dah. Tak doa sangat, tak kurang sangat. Cantik-cantik. Gitu. Cuma ulama khilaf sama-sama ayat Quran. Gitu. Sama-sama ayat Quran. Contoh, mana sama-sama ayat Quran 30 juzuk, dalam tu ada berapa ayat. Dia semua ayat Quran ni fasih belaka ke, ataupun dalam semua ayat Quran ni ada ayat yang lebih fasih berbanding dengan ayat lain. Kata tu ulama khilaf kat situ. Fakhtarul qadhi al-man'a, maka telah memilihlah oleh al-qadhi, qadhiyah ada al-man'a, akan menegah. Menegah ni maksud dia tak semua fasih. Wa anna kulla kalimatin fihi mausufatun bil dzirwatil ulya. Wa anna, dan sesungguhnya kulla kalimatin fihi, setiap kalimah, fihi pada nyonya Quran tadi tu khabar dia mausufatun, disifatkan bil dzirwatil ulya, dengan dzirwatil ulya, puncak yang tertinggi. Maksud dia dah sempurna belaka semua. Wa in kana ba'dun nasi ahsana ihsasan lahu min ba'din ghayah. Wa in, walaupun kana ba'dun nasi, adalah sebahagian manusia ni ahsana ihsasan, lebih baik, ihsasan, nisbah merasa, lahu, bagi nyonya Quran, min ba'din, ay min ba'din nasil akhar, min ba'din, daripada selain, daripada sebahagian, maksudnya daripada sebahagian manusia yang lain. Jadi Quran ni semua ayat dia tu semua dah tinggi dah, walaupun manusia ni berlainan. Contoh manusia ni, orang yang sama, dia baca Quran, sebahagian ayat dia serah lebih lagi daripada ayat yang lain. Ataupun semua manusia ni, sebahagian manusia dia serah, sebahagian lain tidak. Tak faham makna nak serah macam mana.
dan sebagainya begitulah. Itu dia kata. Walaupun sebagai manusia ni dia lebih lagi dapat rasa daripada sebagai manusia yang lain, tapi antara ayat Quran ni semua sama je. Dengan maksud semua dah balagha, semua paling tinggi. Dzirwatil ulya. Qadhi pilih gitu dah. Wakhtara Abu Nasr Al-Qushairi wa ghairuhu at-tafawuta. Wakhtara telah memilih Abu Nasr Al-Quraisy, Abu Nas Al-Quraisy wa ghairuhu dan selainnya Abu Nas at-tafawuta, akan berlebih kurang. Fafil Qur'ani afsahu wal fasihu. Fafil Qur'ani, maka di dalam Quran tadi itu afsahu, ada yang lebih fasih, wal fasihu, dan ada yang fasih. Jadi dalam Quran tu dia ada lebih kurang. Contoh ayat ni, contoh macam ayat apa, kul huwallahu ahad, contohlah lebih fasih berbanding dengan ayat lain. Ataupun ayat kursi, dia lebih lagi berbanding dengan ayat lain dari segi fasih ataupun tidak. Contoh macam tu. Nah, sebagai ulama dia kata gitu. Tapi Quran tu semua fasih dah. Cuma berbanding dengan antara sama-sama dia orang, sama-sama dalam Quran. As-sani, yang kedua pula, tanbih as-sani, peringatan yang kedua pula, kila, dikatakan al-hikmatu fi tanzihil Qur'ani anisyi'ril mawzuni. Al-hikmah, bermula hikmah fi tanzihil Qur'ani, pada tanzihil Qur'an, menyucikan Quran, anisyi'ril mawzuni, daripada syair yang mauzun, yang tersusun. Syair kan dia ada mauzun kan. Dia ada dua satu kan. Ma'a annal mauzuna minal kalami rutsbatuhu fawqa rutsbati ghairihi. Ma'a, bersama, annal mauzuna, sesungguhnya yang tersusun. Mauzun maksudnya asy-syi'ril mauzun, syair lah. Bersama sesungguhnya syair, minal kalami, daripada perkataan tu, khabar dia rutsbatuhu, darjatnya syair, khabar dia fawqa rutbati ghairi, lebih fawqa, lebih rutbati, daripada darjat ghairi, selainnya syair. Timbul soalan, apa Allah Ta'ala tak buat Quran ni jenis syair? Sedangkan syair ni, kalau dari segi percakapan ni, syair dengan bukan syair, syair lagi tinggi. Percakapan ni dia ada dua. Satu syair, kalam dia. Satu lagi kalam syair, satu lagi kalam nathar. Syair ni kalam syair tu lah. Kalau dia mau belajar syair tu. Lepas tu gulawan dia kalam nathar. Kalam nathar ni kalam hak biasa ni. Bukan syair ni. Dan Quran dia bukan kalam syair. Quran ni kalam nathar. Kalam hak macam yang percakapan kita ni. Lepas tu ulama tahu dah syair dengan nasar, syair lebih tinggi. Lepas tu apa darjat syair lebih tinggi daripada darjat nasar? Apa Quran tak guna syair, Quran guna nasar. Gitu. Lepas tu dia beritahu lah, annal Qur'ana manba'ul haqqi. Sesungguhnya Quran ni manba'ul haqqi, sumber hak kebenaran. Wa majma'us sidqi, tempat himpun sidqi, kebenaran. Itu Quran. Wa qusara amri syairi at-takhyilu. Qusara, dan bermula urusan. Qusara ni ringkas ataupun pendek kata. Pendek kata secara ringkas ni, qusara amri syair, pendek kata urusan penyair ni, khabar dia at-takhyilu, adalah khayalan. Penyair ni kalau dia nak buat tubik syair, dia koyak. Itu dia merepek merapu, dia buat tubik syair dia gitu. Bitasawwuril batili fi suratil haqqi, takluk kepada takhyil. Takhyil tadi tu bitasawwuril batil, dengan menggambarkan benda batil, fi suratil haqqi, pada gambaran benda benar. Benda tu salah tapi dia buat jadi benda tu betul. Wal ifrati fil itra'i, wal ifrat, dan melampau fil itra'i, dalam memuji, doa sangat memuji. Wal mubalaghati fi dhammi wal idai, dan bersangatan fi dhammi, pada mencela
wal idai, dan menyakiti, duna izharil haqqi wa isbatis sidqi, duna, tanpa izharil haqq, menzahirkan kebenaran, wa isbatis sidq, dan mensabitkan kebenaran. Dah. Jadi syair ni, asal urusan syair ni, dia ni khoya, asal dia tidak berlaku semua, tapi kebanyakan asal dia gitu. Khoya tu, lepas tu benda hak salah dia pergi buat, dia pergi kecek bagi jadi betul. Lepas tu dalam syair tu, kalau puji tu puji doa-doa, kalau celah tu celah doa-doa. Lepas tu dia tak bagi tahu pun kebaikan, dia tak sebut, dia tak tetapkan kebenaran. Itu syair asal dia gitu. Dia merapu, koya gitu, syair. Orang kita panggil minum bak batuk gitu. Itu kecek juta-juta gitu. Syair gitulah. Kalau nak faham ke, kalau alik-alik kita ni minum bak batuk, apa tu kecek juta-juta bisnes gapo, tak tahu nama, daripada pukul 1 sampai pukul kecek boleh. Syair macam tu jugalah. Dia duduk, lepas tu duduk syair, dia tak tahu nama, merapu. Sebab tu kita ada hikayat 1001 malam. Kisah 1001 malam. Ya, alik malam tu, dia duduk pura. Arak kan, dia duduk pura alik malam. Alik siang tu panas dah. Lepas tu duduk buat tu syair, gitu. Dan zaman dia tu, zaman keemasan sastra. Lepas tu syair ni duduk dalam sastra. Lepas tu sebab apa Allah kata syair ni lagi tinggi martabat daripada kalam biasa, nasab. Dah apa Allah Ta'ala tak guna syair? Kata jawab, sebab syair ni asal dia gini, merapu belakang syair. Tapi ada juga syair comel-comel. Cuma kebanyakan asal dia gitu. Contoh macam syair comel, syair Imam Ahmad. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dham 'anil khalqi wa bil isyani ila akhir. Apabila idza ma qala li rabbi, apabila Tuhanku kata kepadaku, amastahyaita ta'sini, tak malu kau demo buat maksiat pada aku, wa tukhfi dham 'anil khalqi, demo nusuk menyorok depan makhluk, tapi wa bil isyani ya'tini, mai jumpa aku ni kamu buat dosa. Itu syair Imam Ahmad. Imam Ahmad dengar syair tu menangis sungguh-sungguh. Itu tu antara syair yang molek lah. Ada. Tapi kebanyakan syair asalnya merapu gitu. Lepas tu bila mana syair asal dia gitu, walihadza nazzahallahu nabiyahu anhu, walihadza, dan kerana inilah nazzahallahu nabiyahu, nazzah menyucilah Allahu oleh Allah nabiyahu akan nabinya Allah anhu daripada nyanyi syair. Bila mana syair ni asal merapu, Allah Ta'ala suci Nabi daripada syair sebab merapu. Wali ajli syuhratil ashril, nampak situ dah. Sebab apa Nabi tak ada syair? Nabi tak erti syair sebab syair zaman dulu tak asal merapu. Wali ajli syuhrati syi'ri bil kizbi, bahkan wali ajli, dan kerana syuhrati syi'ri bil kizbi, masyhur syair bil kizbi, dengan nipu, sama ashabul burhani, menamakan oleh ashabul burhan, pengarang kitab burhan tadi tu apa? Al-qiyasati al-muaddiyati fi aktsaril amri ilal butlani wal kidhbi syi'riyatan. Al-qiyasati, akan kias-kias, al-muaddiyati, yang membawa, fi aktsaril amri, pada kebanyakan perkara, ilal butlani wal kidhbi, kepada batil dan nipu, khabada syi'riyatan, akan syi'riyah. Jadi ashab burhan ni, pengarang kitab ni, dia ada buat kias-kias yang kias tu pergi nak jadi nipu, pergi nak jadi batil. Nama kias tu kias syariah. Jadi dalam mantik, kias yang kias tu tak kisah salah ke betul ke, dia tak kira, itu apa panggil kias syariah. Kias yang bahasa syair. Kok mana syair kena? Sebab syair dalam syair ni merapu. Banyak asal dia gitu. Wa qala ba'dul hukama'i lam yura mutadayyinun sadiqul lahjati mufliqan fi syi'rihi. Lam yura mutadayyinun, tidak dilihat mutadayyinun, orang yang beragama, sadiqul lahjati,
lagi sadiqul lahjah, benar pada bahasa, maksudnya dia pandai bahasa. Dia ni apa khabar dia? Mufliqan fi syi'rih. Mufliq ni pandai, jenis fi syi'rihi, pada syairnya yang mutadayyin. Jadi sebagai hukama dia bagi tahu, kalau orang agama ni, kalau dia ni pandai kecek, dia tak pandai syair. Gitu. Sebab apa? Sebab hak pandai syair ni kebanyakannya merapu gitu. Ada dia ayat gitulah dah. Faham sini? Okey. Inayatul ulama'i bil ulumil mustanbatati minal Quran. Inayah ni amati ulama bil ulumil mustanbatati, dengan ilmu-ilmu al mustanbatati, yang diistinbat, yang boleh dikeluarkan minal Qur'ani, daripada Quran. Jadi dalam Quran ni ada belaka. Dalam Quran ni semua ilmu ada. Kita boleh buat tubik semua ilmu daripada dalam Quran. Cuma kita pandai tak pandai saja. Gitu maksudnya. Mustambat dia ni istinbat, keluarkan hukum. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Surah Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitab, tidak kami tinggalkan fil kitab, di dalam Al-Quran ni, min syai', biasanya min zaidah dia. Jadi maf'ul, akan sesuatu pun. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, dalam Quran ni kami tak tinggal sesuatu pun, semua ada. Usulul ilm, asal ilmu semua ada dalam Quran. Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Surah Nahl ayat 89. Wa nazzalna, kami turunkan, alaika, ke atas kamu ya Muhammad, al-kitab, akan Quran ni, tibyanan likulli syai', menjelaskan likulli syai', bagi setiap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala kata dalam Quran ni dia nak menerangkan semua, setiap sesuatu. Jadi kita faham semua ilmu ada dalam Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, nanti takunu fitanun akan ada fitnah, akan ada ujian-ujian. Fitnah dengan makna imtihan, berlaku ujian-ujian. Kila, dikatakan, mal makhraju minha, apakah makhraju, jalan keluar, minha, daripada dia fitan tadi tu. Qal, kata Nabi pun bagi tahu, kitabullah, tu Al-Quran tu kitabullah, fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum, akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu. Tu kitabullah, Quran tadi itu. Fihi naba'u ma qablakum, fihi, di dalamnya Quran tadi itu, naba'u ma qablakum, ada berita ma qablakum, barang yang sebelum kamu, ada cerita orang-orang dulu. Wa khabaru ma ba'dakum, dan khabar ma ba'dakum, barang yang selepas kamu, kiamat, akhirat, apa-apa semua nanti. Wa hukmu ma bainakum, dan ada hukum ma bainakum, di antara kamu. Jadi dalam Quran tu ada hukum di antara kamu. Nak berlaku apa-apa kita tengok dalam Quran. Hadis riwayat Tirmizi dan selain Tirmizi. Wa akhraja Sa'id bin Mansur an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, telah mengeluarkan oleh Sa'id bin Mansur daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qal, berkata ia Ibnu Mas'ud, man aradal ilma fa alaihi bil Quran fa inna fihi khabaral awwalin wal akhirin. Man aradal ilma, siapa yang nak ilmu pengetahuan, fa alaihi bil Quran, fa yajibu alaihi, maka wajib ke atas dia tadi tu bil Quran, lazim dengan Quran. Sebab apa? Fa inna fihi, kerana fihi, pada Al-Quran tadi tu, khabaral awwalin wal akhirin, ada cerita-cerita orang dulu dan cerita-cerita orang kemudian. Siapa ada ilmu, dicari dalam Quran, melazimi Quran, banyak baca Quran, buka Quran, sebab dalam Quran tu ada kisah-kisah terdahulu dan kisah-kisah akan datang. Qala al-Baihaqi, berkata Baihaqi, apa maksud ilmu syai' dalam Quran tadi tu? Yakni usulul ilm, usul ilmu. Jadi dalam Quran ada ke semua ilmu, tapi dia tak bagi tahu detail satu-satu, bagi tahu detail satu-satu tebal sungguh lah kan. Tapi dia bagi tahu hak main, hak asas, usul bagi semua ilmu. Gitu. Wa akhrajal Baihaqi anil Hasan
qal anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin wa auda'a ulumaha arba'atan minha. Mengeluarlah oleh Baihaqi daripada Hasan, berkata ia Hasan, anzalallah, menurun oleh Allah mi'atan wa arba'ata kutub, 104 kitab. Allah Ta'ala buat turun 104 kitab. Lepas tu wa auda'a ulumaha arba'atan minha. Auda'a ni letak apa tu, macam kita nak pergi tubik mana-mana, lepas tu kita suruh tolong jaga barang, hak tu orang panggil auda'a, menitipkan. Auda'a, meletak, menitipkan oleh Allah Ta'ala ulumaha, akan ilmunya 104 tadi tu, arba'atan minha, akan 4 minha yang daripadanya 104. Jadi Allah Ta'ala buat turun kitab ni ada 104. Jadi dalam ilmu kebanyakan 104 tu, dia duduk dalam 4. Apa 4 tu? At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Furqan ni Quran lah. Summa auda'a uluma thalathati al-furqana. Kemudian menitipkan oleh Allah Ta'ala uluma thalathati, akan ilmu yang ketiga-tiga tadi tu, Taurat, Injil, Zabur, al-Furqana, dalam Furqan. Jadi Allah Ta'ala buat turun 104 kitab. 104 kitab tu dia ada ilmu macam-macam. Dalam 104 kitab ilmu macam-macam tu duduk dalam 4 kitab. Lepas tu dalam 4 kitab tu ada ilmu macam-macam. Hak 3 tadi tu duduk hak dalam 1, dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ni ada belaka ilmu. Usulul ain, asal ilmu tu. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, jami'u ma taquluhu al-ummatu syarhun lis-sunnati. Jami'u bermula kesemua, ma taquluhul ummah, kesemua barang, taquluhu yang mengkata akannya nama, al-ummatu oleh imam-imam, khabar dia syarhun lil sunnati, adalah syarah bagi sunnah. Sunnah ni maksudnya hadis. Apa-apa pendapat imam, semua imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan selain dia Imam Zufar ke apa belakang Rabi'ah, siapa-siapa tu, semua tu pendapat dia orang tu adalah syarah bagi sunnah. Wa jami'us sunnati syarhun lil Quran. Dan kesemua sunnah, kesemua hadis ni khabar dia syarhun lil Quran, adalah syarah bagi Quran. Mana dalil dia? Wa qala aidan, berkatalah Syafi'i juga, jami'u ma hakama bihi fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Jami'u, bermula kesemua, ma hakama bihi sallallahu alaihi wasallam, barang hakama yang menghukumlah bihi dengannya nyama fa'il sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi SAW, kesemua hukum yang Nabi buat, fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Fahuwa, maka bermula ma tadi tu khabar dia mimma, daripada barang, fahimahu minal Quran, yang fahamlah oleh Nabi hu akannya nyama minal Quran, daripada Quran. Hak Nabi buat tubik hukum tu, hak Nabi faham daripada Quran. Wa yu'ayyidu hadha qawlu, menguatlah hadza, akan ini, akan perkataan ini, akan pendapat ini ni fa'il qalu, oleh firmannya Nabi sallallahu, pendapat yang mengatakan semua hak Nabi buat tu Nabi faham daripada Quran ni, daripada sabda Nabi, inni la uhilla illa ma ahallallahu wa la uharrimu, inni sesungguhnya aku la uhillu, tidak aku menghalalkan, illa kecuali ma ahallallah, barang yang menghalalkan oleh Allah, wala uharrimu, dan tak aku mengharamkan, illa kecuali ma haramallahu fi kitabih, barang yang mengharamlah oleh Allah fi kitabih, di dalam kitabnya Allah. Aku tak menghalalkan satu benda, aku tak mengharamkan satu benda, kecuali benda tu Allah Ta'ala dah halalkan ataupun Allah Ta'ala dah haramkan dalam Quran. Akhrajahu bihadzal lafzi Syafi'i fil ummi, mengeluarlah akan ini hadis bihadzal lafzi, dengan lafaz macam ni habis-habis, bukan maknawi, asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i fil di dalam kitab kitab Imam Syafi'i, kitab Wa qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma balaghani hadithan an Rasulillah sallallahu ala wajhi illa wajadtu misdaqahu fi kitabillah. Ma balaghani hadisun, tak sampai kepada aku, hadisun oleh satu hadis, an Rasulillah sallallahu, daripada Rasulullah ala wajhihi, di atas wajahnya hadis.
Ala wajhi ni maksudnya di atas wajahnya, di atas wajah yang benarnya hadis tadi tu, illa kecuali wajadtu misdaqahu, aku dapati misdaq ni saksi benar, saksi membenarkan misdaqahu akan saksi membenarkannya hadis fi kitabillah, di dalam kitab Allah, di dalam Quran. Jadi Sa'id bin Jubair dia kata, aku tak jumpa taklah satu hadis Nabi yang sampai kepada aku yang di atas wajah dia tu betul, kecuali dalam Quran tu ada syawahid dia, ada backup dia, ada yang membenarkan dia. Wa qala Syafi'i aidan, berkata Imam Syafi'i lagi, laisa tanzilu bi ahadin fid dini nazilatun illa fi kitabillah ad-dalilu ala sabilil huda fiha. Laisa, tak adalah tanzilu, turun, bi ahadin fid dini nazilatun, dengan seseorang, dengan sesuatu, fid dini, pada agama, fa'il, nazilatun, oleh musibah. Nazilah ni musibah yang turun, illa, kecuali fi kitabillah, di dalam Al-Quran tadi tu ada dalilu, ada dalil, ada ala sabilil huda fiha, di atas jalan petunjuk, fiha, padanya nazilah. Imam Syafi'i kata tak ada musibah yang turun kecuali Quran tu dah bagi tahu dah cara nak handle musibah ni. Fa in kila, maka jika dikatakan minal ahkami ma thabata ibtidaan bis sunnati, minal ahkami, daripada hukum hakam, ma sabata, min tu min bayan tapi dia duduk sebelum. Minal ahkam, hukum hakam, ma sabata, barang sabata yang sabit ia ibtidaan, pada mula-mula, bisunnati, dengan sunnah, dengan hadis. Soalannya, ada juga hukum hakam yang tak ada dalam Quran, dia mula dengan hadis. Macam mana pula? Gitu soalan dia. Ada je hukum hakam yang tak ada dalam Quran. Hukum hakam ni mula dengan Nabi kecek, hadis Nabawi. Dah kira macam mana? Tadi kata semua daripada Quran. Kulna, kami jawab, zalika ma'khudun min kitabillah fil haqiqah. Zalika, bermula demikian tu, mula dengan hadis sekalipun, khabar dia ma'khuzun, diambil min kitabillah fil haqiqah, daripada kitab Allah juga, fil haqiqati, pada hakikat. Apa boleh kecek itu? Lianna kitab Allah aujaba alaina itba'ar rasuli, kerana sesungguhnya kitab Allah tu, khabar dia aujaba alaina, mewajibkan oleh kitabullah ke atas kita, maf'ul, itba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa faradha alaina al-akhdha biqaulihi, wa faradha alaina, dan memfardu oleh kitabullah alaina, ke atas kita, al-akhdha, akan mengambil, biqaulihi, dengan perkataan, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran suruh ikut Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Nabi bagi ke kamu tu, fakhudhu, kamu kena ambil. Jadi Quran sendiri suruh ikut Nabi. Jadi bila-bila Quran sendiri suruh ikut Nabi, jadi faham pada situ, hukum yang mula dengan hadis pun adalah ada asal daripada Quran juga. Sebab Quran suruh ikut Nabi. Ada. Wa akhrajal Bukhari an Ibn Mas'ud annahu qala, mengeluarlah oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Mas'ud, berkata dia Ibnu Mas'ud, la'anallah al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Ibnu Mas'ud kata la'anallahu al-washimat, Allah Ta'ala melaknat washimat, orang hak tatu, orang yang kerja tatu, wal mustawshimat, dan orang yang ditatu, customer yang kena tatu tadi tu, wal mutanammisat, orang yang cukur kening, orang Arab kening dia tebal gitu, huduk tak tahu menama, jadi dia cukur sini-sini bagi terbentuk cantik. Wal mutafallijat, dan orang yang mutafallijat, merenggang gigi. Hak ni gigi dia, lepas tu dia ambil benda apa, lepas tu dia asah gigi dia, bagi gigi dia jadi jarang-jarang gitu. Orang Arab dulu dia kata comel gitu. Saya pun tak tahu juga macam mana.
Dia buat tadi tu cukur kening, buat renggang gigi tadi tu lil husni, kerana nak jangok, kerana nak indah. Bukan cacat kalau sakit tak apa. Kalau kening tebal tak tahu penama banyak supaya monyet tu, tu tak apalah dah. Ataupun gigi terabur tak tahu penama nak makan payah, tu tak apalah. Tapi kalau dah biasa-biasa dah ni, tapi dia buat nak indah, hak tu Allah Taala laknat. Al-mughayyirat khalqallah. Dia ni mughayyirat, mengubah khalqallah, akan ciptaan Allah Taala. Dosa besar ni. Salah satu cara nak tahu dosa besar ke tidak, tengok dekat wa'id ancaman dia. Ancaman kat sini la'anah. Allah Ta'ala la'anat. Bila sebut ada ancaman tu, dia termasuk dalam dosa besar. Hak pakai tatu, hak hijau tatu, hak yang cukur kening, hak yang renggang gigi. Buat tu sebab nak cantik. Buat tu mengubah ciptaan Allah. Salah tu dosa besar tu. Fabalagha dhalika imra'atan min bani Asadin. Fabalagha dhalika, maka sampailah oleh demikian perkataan Ibnu Mas'ud ni, imra'atan, akan seorang perempuan min bani Asadin, daripada bani Asad. Lepas tu ada seorang tina bani Asad dengar Ibnu Mas'ud kecek gitu. Tu Allah Taala laknat orang buat tatu, orang hak kena tatu, orang hak buang kening, cukur kening, orang hak gigi tadi tu, merenggangkan gigi sebab nak cantik, nak ubah ciptaan Allah. Lepas tu bila mana dengar, lepas tu faqalat lah, maka berkata imra'ah tina tadi tu lahu kepada Ibnu Mas'ud, innahu balaghani annaka la'anta kaita wa kaita. Innahu, sesungguhnya sampai kepada aku, balaghani annaka, sesungguhnya kamu, la'anta, kamu melaknat, kaita wa kaita, ni kaita wa kaita ni macam hadha wa hadha gitulah. Ni dia mula nak orang buat tatu, orang cukur kening, gitu dah. Faqala, maka berkata Ibnu Mas'ud, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah SAW wa huwa fi kitabillah. Wa ma li, apa hal, li, bagi aku, la al'anu, tidak aku melaknat, man maf'ul, akan mereka, la'ana Rasulullah, yang melaknat oleh Rasulullah. Dia la'ana, dia ada asal, dia ada hu, la'anahu Rasulullah, tapi hu tu dia buang hazah. Apa sebab pula aku tak boleh nak laknat orang yang Nabi sendiri laknat, wa huwa fi kitabillah ta'ala, sedangkan man tadi tu, orang yang Nabi laknat tadi tu, fi kitabillah, ada dalam Quran juga. Faqalat, maka berkatalah oleh imra'ah, perempuan tadi tu, laqad qara'tu ma bainal lawhaini fama wajadtu fihi kama taqulu. Laqad qara'tu, lam, takkid, benar-benar sesungguhnya, qara'tu, aku dah baca, ma bainal lawhaini, akan barang yang di antara dua lembaran. Kan Quran kan dia ada kulit depan, kulit belakang. Aku dah bacalah di antara dua kulit ni, maksudnya aku dah baca Quran perhabis dah. Fama wajadtu fihi kama taqul. Tak fama, maka tak manafi, tidak aku dapati fihi, di dalamnya ma baina, ma al-Quran tadi tu, kama taqulu, sebagaimana kamu kata. Aku baca Quran habis dah, tak ada pun Allah Taala kata ayat yang kata Allah Taala laknat orang buat tatu, orang kena tatu, orang cukur kening, orang buat gigi, apa semua tu. Qal, berkata Ibnu Mas'ud, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. La in kunti, benar-benar jika, kunti adalah kamu, qara'tihi, kamu baca akannya ma Quran. Jawab dia, laqad wajadtihi, benar-benar sesungguhnya, wajadtihi, kamu dapati akan dia. Berapa kali Ibnu Mas'ud dia guna takkid kat situ. Moga perempuan tadi tu ingkar. Ada dia mau ngaji dalam balaghah dia, dalam bab khabar tadi dia. Kalau kamu baca betul-betul, kamu jumpa. Ama qara'ti, adakah tidak kamu baca? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang mendatangi akan kamu oleh Rasul, apa-apa yang Rasul buat mai, fakhudhuhu, ambillah oleh kamu akannya nyama. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang menegah oleh Rasulkum akan kamu, anhu, daripada nyanya apa tadi tu, fantahu, kamu terhenti, stop. Apa hak Nabi bagi kamu ambil, apa Nabi suruh kamu kena buat. Wa ma nahakum an, apa hak Nabi tak bagi, fantahu, kamu jangan duk buat, kamu berhenti.
Qalat, berkata Tina tadi tu, bala, bahkan. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, fa innahu qad naha anhu, maka sesungguhnya naha telah menegahlah oleh Nabi anhu daripadanya al-hadis. Nabi tak bagi. Bila mana Nabi tak bagi, sama macam dalam Quran lah. Moga dalam Quran sini bagi tahu hak Nabi suruh gapo kena ikut, hak Nabi tak bagi gapo jangan duk buat. Gitu. Wa haka Ibnu Suraqah fi Kitabil I'jaz an Abi Bakr Mujahid annahu qala yauma, telah menghikayat oleh Ibnu Suraqah fi kitab, di dalam kitab I'jaz, nama kitab tu lah I'jaz, an Abi Bakr Mujahid, daripada Abu Bakar bin Mujahid, annahu qala yauma, bahawa berkata Abu Bakar, yauma, pada satu hari, ma min syai'in fil alami illa wa huwa fi kitabillah. Ma min syai'in, tak ada daripada sesuatu pun fil alam, dekat alam ni, alam dunia ni, illa, kecuali dia tu, wahwa, kecuali wahwa, dia syai' tadi tu, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Tak ada sesuatu pun dekat alam ni kecuali ada belaka dalam Quran tu. Fakilalah, maka dikatakan kepada dia Abu Bakar, fa'aina dzikrul khanati fihi, fa'aina, maka di manakah dzikrul khanat, disebutkan khanat. Khanat ni tempat-tempat menginap, hotel. Fa'aina dzikrul khanati fihi, dah dekat mana ada sebut hotel, homestay dalam Quran, kata ada belaka. Faqal, maka berkata Abu Bakar, fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunati fiha mata'ul lakum. Surah Nur ayat 29. Laisa alaikum junah, tak adalah ke atas kamu ni salah, tadkhulu buyutan, bahawa kamu masuk rumah-rumah ghaira maskunatin fiha, yang tiada didiami di dalam buyut tadi tu, mata'ul lakum, yang ada barang bagi kamu, yang ada keperluan bagi kamu, fahiyal khanat. Itu tu hotel, itu tu tempat-tempat penginapan. Tak salah kamu masuk rumah, rumah tu orang tak duduk, tapi kamu nak ada keperluan, kamu nak ada barang dalam itu tu. Itulah hotel. Kita pergi umrah sebagai contoh, barang-barang kita letak dalam hotel tu. Kita tubik luar, asal kita main masuk boleh. Laisa alaikum junah. Wa qala Ibnu Abil Fadl Al-Mursi, berkata Ibnu Abi Fadl Al-Mursi fi tafsirihi, pada tafsirnya Ibnu Abi Fadl ni, jama'al Qur'anu ulumal awwalin wal akhirin, telah menghimpun oleh Al-Quran ulumal awwalin wal akhirin, akan ilmu-ilmu hak dulu dan ilmu-ilmu yang akan datang. Bihaitsu, dengan sekira-kira, lam yuhit biha ilman haqiqatan illa al-mutakallamu biha, tidak meliputi biha, dengan ilmu tadi tu, ilman haqiqatan, akan ilmu yang sengoti, ilmu yang hakikat, illa, kecuali al-mutakallamu biha, akan disebut biha dengannya yang ulum. Tak ada lah yang berkaitan dengan ilmu hak sungguh ni kecuali akan disebut. Ada. Summa, tapi usul ilmu lah, asal ilmu gitu. Summa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah. Kemudian yang nombor satu, hak ada semua ilmu adalah Quran. Summa ni litakid. Kemudian yang nombor dua, Rasulullah SAW. Nabi tahu semua ilmu. Khala ma ista'sara bihi subhanahu wa ta'ala. Khala, selain ma, barang, ista'sara bihi, yang mengutamakan bihi, dengannya nyama, subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Jadi nombor satu, dalam Quran tu ada berlaku semua ilmu. Kemudian hak tahu semua ilmu hak dalam Quran tu Nabi. Tapi Nabi tahulah, tapi Nabi tahu tak habis. Itu khala ma ista'sara bihi subhanahu wa ta'ala. Khala, selain ma, barang, ma ni ilmu, ista'sara. Istaksara ni wa yusiruna ala anfusihim, mengutamakan dia saja. Dengan ma tadi itu subhanahu wa ta'ala. Kecuali dalam Quran yang Allah tak bagi Nabi tahu. Allah nak Allah saja tahu. Itu maksud istaksara, mengutamakan dengan ma, dengan ilmu tadi subhanahu wa ta'ala, oleh Allah SWT. Allah saja nak tahu tu. Allah Ta'ala utama diri dia saja. Allah Ta'ala tak bagi tahu ke Nabi pun. Jadi dalam Quran ni ada semua ilmu. Hak kedua, hak tahu semua ilmu adalah Nabi. Hak dalam Quran tadi. Tapi Nabi tak tahu 100% lah. Ada juga sebahagian tempat hak sikit-sikit tu hak Allah Ta'ala
saja tahu. Jadi kat situ Nabi tak tahu juga. Summa, kemudian hak ketiga pula, waritha anhu mu'zamu dhalika sadati sahabati wa a'lamuhum. Waritha, mewarisi anhu daripada Nabi tadi tu, mu'zamu dhalika, oleh kebanyakan. Mu'zam ni besar, kebanyakan, majoriti. Mu'zamu dhalika sadati sahabati, oleh majoriti, demikian sadati sahabah. Sadah ni pembesar-pembesar sahabat. Wa a'lamuhum, a'lam ni bendera. Okay, kalau lagi perang kan ada orang bawa bendera tu, okay. Hak bawa bendera tu bukan orang biasa, orang hak besar-besar juga, orang hak depan-depan juga. Kemudian mewarisilah ilmu tadi tu daripada Nabi ni oleh sahabat-sahabat, kebanyakan sahabat hak besar-besar dengan sahabat hak bendera-bendera, sahabat hak depan-depan ni. Mithlul khulafa'il arba'ati, seumpama khalifah yang 4, wa ibnu Mas'udin, ibnu Mas'ud, wa ibnu Abbasin, ibnu Abbas. Hatta qal, sampai berkata Ibnu Abbas, nak bagi tak Ibnu Abbas dia tahu habis dalam Quran ni, dia mewarisi daripada Nabi. Ibnu Abbas kata apa? Lau dha'ali iqalu ba'irin lawajadtuhu fi kitabillahi ta'ala. Lau dha'ali iqalu ba'irin, kalau hilang bagi aku iqalu ba'ir. Apa tu iqal? Tempat ikat unta tu lah. Kita lembu je, kita ikat pakai tali, bubuh kat hidung ni, ikat kat pokok. Kalau unta tu, itulah orang yang semua orang Arab letak atas kepala dia tu. Benda tu kan, benda kapal orang panggil bulat tu. Iqal tu. Dia ambil benda tu, lepas tu dia pusing macam nombor 8 tu, pusing bagi jadi kecil satu, jadi tadi besar gitu, dia pusing jadi besar gitu, kecil. Lepas tu unta dia duduk, dia bubuh kat lutut unta dia gitu. Tarik handbrake. Buh lutut unta dia gitu. Unta dia tak lari, muka kaki dia tutup gitu. Unta dia panggil gitu. Lepas tu, kalau terbakar, mati terbakar lalu tu. Tapi kalau tak bubuh benda ni, duduk saja-saja unta dia berjalan, tak tahu penamu. Gitu. Hadis bagi tahu, Quran ni lagi cepat lupa daripada unta pergi, unta tak kena tambat. Unta kalau tak demo tak ikat kaki dia jalan teruk daripada lembu, tak tahu siapa mana. Gitu. Siapa sabar apa kali gitulah kalau dia tak ikat kaki dia tu. Jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas kata, kalau tali hak itulah benda hak aku tu punya tu, kalau hilang aku boleh jumpa dalam Quran. Nak bagi tahu dia tahu tu kebanyakan ilmu dalam Quran tu. Ada. Lepas tu summa waritha anhum at-tabi'una bi ihsan. Kemudian mewarisilah daripada sahabat tu oleh tabi'in pula. Jadi dalam Quran ni ada belaka. Ada belaka. Buat apa boleh kecek gitu? Tu Allah Taala bagi tahu, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Quran ni nak menerangkan setiap sesuatu. Jadi ada belaka lah. Tapi ada belaka tu panggil usulul ilm. Main asas dia tu. Lepas tu tahu paling banyak dalam Quran Nabi. Nabi tahu belaka, kecuali tempat hak Allah Taala tak nak bagi Nabi tahu, hak itulah tak apalah. Hak kedua pula hak tahu sahabat-sahabat dia belajar daripada Nabi. Sahabat besar-besar inilah soho-soho ni. Ada. Lepas tu tabi'in pula waris, belajar daripada sahabat. Ada. Nabi, sahabat tabi'in tahu belaka dalam Quran ada. Summa taqasaratil himam. Summa, kemudian taqasarat, semakin berkurangan al-himamu, oleh himmah. Orang Kelantan panggil himmah. Oleh himmah. Sifat, oleh keinginan. Nak tu makin tak ada. Masuk kelas bertidur gitu je. Tak ada dah nak pasal ilmu tu. Wa fataratil azaimu, dan lemahlah oleh azab. Tak ada dah azab nak ngaji sungguh-sungguh, nak faham Quran, tak ada. Bukan kata sekarang itu zaman tabi'in tu lagi. Tak ada pelik dah sekarang tidur dalam kelas. Moga zaman tabi'in tu lagi orang dah start malah ada. Wa tada'ala ahlul ilmi, dan berkuranganlah oleh ahli ilmu. Orang pandai pun kurang dah. Pandai tahu belaka ni. Wa dha'ufu an hamli ma hamalahu sahabatu wat tabi'una min ulumihi wa sa'iri fununihi. Wa dha'ufu, dan lemahlah oleh ahlul ilm ni, dah lah kurang, lemah pula. Lemah apa? An hamli, daripada menanggung
ma hamalahu sahabatu, barang yang menanggung akan ma tadi tu fa'il, as-sahabatu oleh sahabat, wattabi'una dan tabi'in. Bayan, apa dia ma tadi tu? Min ulumihi, iaitu daripada ilmu-ilmunya Quran, wasairi fununihi, dan sekalian fan-fannya Quran. Dia fan dengan ilmu ni sama, kita boleh terima ilmu juga. Cuma kalau dalam kitab ni, kalau ilmu, bila dia sebut ilmu, hak itulah hak Quran hadis tu saja ilmu. Selain daripada Quran hadis, dia tak kata ilmu, dia kata fan, seni, kemahiran. Kalau kita panggil ilmu macam sains, matematik, apa balaghah, mantik, tu dia tak kata ilmu, tapi dia kata fan. Tapi kalau bahasa Melayu kita ilmu belaka dah. Dalam Quran ni ada semua. Hak kalau berkaitan dengan agama ni, Quran hadis, ilmu. Hak yang bukan yang jenis Quran hadis ni, fan. Tapi maksudnya ilmu juga. Fan, tahu fan? Tu hak atas tu apa tu? Atau fan lain dah. Lepas tu, bila mana macam tu, orang dah malah dah kurang hemah dah. Lepas tu, tak boleh nak tanggung macam hak sahabat dulu tanggung. Maksudnya boleh semua ilmu dalam Quran tu, semua bidang pasal kita. Fanawwa'u ulumahu. Bahagi, buat nak. Maka membahagi-bahagilah oleh ahli ilmu tadi tu ulumahu, akan ilmu-ilmunya Al-Quran. Jadi dalam Quran tu ada semua ilmu. Hak zaman sahabat, zaman tabi'in, dia tahu belaka. Tapi orang main belakang ni, dia dah lemah dah. Dia tak boleh macam dulu. Dia bahagi-bahagi ilmu dalam Quran tadi tu. Wa qamat, hak ni nahu, hak ni saraf, hak ni fiqh, hak macam sekarang ni lah. Wa qamat kullu ta'ifatin bifannin min fununihi. Wa qamat, maka berdirilah kullu ta'ifatin, oleh satu puak, bifannin, dengan satu fan, satu ilmu, min fununihi, daripada ilmu-ilmunya Al-Quran. Ambil hak mana hak dia pandai. Fa'tana qaumun bi dhabti lughatihi, maka fa'tana, amati. I'tana ni telah amati, cakna dah, telah amati qaumun, oleh satu kaum, bi dhabti lughatihi, dengan dhabit lughatihi, bahasanya Quran. Dia tulis di bahasa Arab tu kan, bahasa Quran tu, tulis Quran tu, wa tahriri kalimatihi. Tahrir ni asal makna membebas, tahrirul qabah, membebaskan hamba. Maksud dia baiki kalimah-kalimah Quran tadi tu. Wa ma'rifati makhariji hurufihi, dan dia tahu makhraj huruf. Dia belajar huruf Quran ni, apa makhraj semua. Lepas tu wa adadi kalimatihi wa ayatihi, dan bilangan-bilangan kalimah-kalimah Quran, wa ayati, ayat-ayat Quran, wa suwarihi wa ahzabi, dan surah-surahnya Quran, wa ahzabi, dan hizib. Dalam Quran tu ada hizib tu kan, hizib-hizibnya Quran, wa ansafi, setengah, 1/2-nya Quran, wa arba'i, rubu', 1/4-nya Quran, wa adadi sajdatihi, dan bilangan-bilangan sejadah, sujud sejadahnya Quran, wa ta'limi inda kulli ashri ayatin, dan ta'lim, mengajar, inda kulli ashri ayatin, di sisi setiap 10 ayat. Ini memang dulu zaman sahabat pun macam tu. Nabi dia ajar sahabat 10 ayat. Lepas 10 ayat tu dia berhenti, dia ajar dulu, itu amal. Dah habis, baru masuk 10 ayat pula. Jadi hak belakang ni dia buat macam tu. Mengajar di setiap 10 ayat. Ila ghairi dhalika min hasril kalimatil mutasyabihati. Kepada selain demikian, min hasril kalimatil mutasyabihati. Daripada hasar. Hasar ni lingkup. Hak tu saja. Kalimatil mutasyabihati. Kalimah-kalimah hak nak sama. Mutasyabihah. Wal ayatil mutamathilati, dan ayat-ayat yang mutamathilah, yang sama juga, min ghairi ta'arrudin li ma'anihi. Ini daripada tanpa ta'arrud, membentang ataupun pergi, li ma'anihi, bagi makna-maknanya Quran, wala tadabburin lima auda'a fihi, dan tidak tadabbur lima auda'a fihi, bagi barang yang wadah, yang titik, yang simpan, fihi, di dalamnya Quran, bagi barang yang tersimpan ia ma di dalamnya Quran.
Fasummu al-qurra'a. Fasummu maka dinamakan akan mereka hak tadi tu al-mazkur tadi tu al-qurra'a, akan qari. Jadi lepas tu ulama-ulama ni dia tahu. Ada sebagai ulama dia gaduh dekat masalah lafaz, dekat kalimah, dekat ayat mutasyabihah, ayat hak mutamathilah, hak sama-sama, dekat surah sejadah, dekat ayat-ayat sejadah, dekat rubu', dekat nis setengah dan sebagainya. Tapi dekat makna dia tak pergi langsung. Dia pergi dekat luar ni saja. Kalau kita kata supaya budak hafiz tu lah, ngafal semata-mata supaya kita lah mudah-mudah. Dia orang yang panggil qurra. Kalau orang dulu tahu belaka, hak luar pun tahu, hak makna dalam pun tahu. Tapi moga lemah dah belakang ni ada hak satu geng yang qurra ni dia tahu habis berkenaan dengan Quran, tapi dia tahu hak luar, hak makna dia tak tahu. Gitu dah. Lepas tu waqad ijtahada a'immatu fannin fi istikhraji ma yunasibu fannahu. Waqad, dan sesungguhnya ijtahada telah bersungguh-sungguhlah a'immatu fannin oleh imam-imam bagi satu ilmu fi istikhraj ni istinbat, pada mengeluarkan ma yunasibu fannahu, barang yunasibu yang sesuai ia fannahum, akan fannya mereka a'immah, min bahril qur'ani, daripada lautan Quran. Fa'tana bihin nuhatu, maka telah amatilah bihi, dengan Quran tadi itu, dengan ma yunasibu tadi itu, an-nuhatu, oleh ulama nahu, wal mufassirun, dan ulama tafsir, wal usuliyun, dan ulama ahli usul ni ulama itulah ahli kalam tadi dari usuliyin. Jadi hak nahu dia buat tubik, mana dalil lepas apa tu kana tu rafa isi nasakh khabar tu, Quran kata wa kana Allahu ala kulli syai'in, tu wa kana Allahu tu kata kana tu dia rafa isi nasakh khabar. Kalau mufassirin dia main dekat tafsir saja, semata-mata tafsir. Kalau usuliyin dia ambil hak ayat-ayat hak berkaitan dengan akidah ni saja. Ahli kalam tu orang panggil dia ambil setakat hak yang ilmu cabang ilmu masing-masing. Wastakhraju minhu anwa'an minal ulumi diniyati wa dunyawiyyati kasana'i wal fununi wa jami'il masalihil ma'isyati. Wastakhraju, dan mengeluarlah oleh ulama-ulama setiap bidang tadi tu, minhu, daripada Quran ini, anwa'an, akan bahagian-bahagian, bagai-bagai, minal ulumi diniyati, daripada ilmu-ilmu yang bangsa agama, wa dunyawiyyati, dan yang bangsa dunia. Hak yang geng-geng dunia pun buat tubik juga. Ni asal dia Quran ni dari contoh macam surah Hadid dah. Asal benda hak cipta ni besi ke penama ataupun ahli sains ni, dia kata asal semua kita ni daripada air. Waktu tu Quran bagi tak gitu. Hak geng-geng dunia pun, ahli-ahli profesor dunia pun buat tubik daripada Quran juga. Asal kata dekat bawah ni ada udara, dekat langit tak ada udara. Tu Quran kata kalau naik, pohon naik, kita pohon tak sepit, tak boleh nak menyawa. Itu dia buat tubik pada Quran, tapi ikut bidang masing-masing. Kasana'i, seperti sonak. Masnak ni kilang, apa? Seperti pertukangan. Wal fununi, dan funun, kemahiran. Semua tu ada dalam Quran, tapi hak masing-masing. Cuma dia usul ilmu, asal ilmu. Betul tu ia faham masing-masing lah. Wa jami'in masalihil ma'isyati, dan kesemua masalihil ma'isyah, maslahat ma'isyati, kehidupan. Jadi kita faham dalam Quran ada kesemua ilmu. Yang disebutkan dengan kesemua ilmu adalah asal usulul ilm. Dia tak bagi tahu satu-satu supaya kalau kita dia bagi tahu ni skru ni, bukan dia gitu, penuh Quran tebal sungguh kalau gitu. Tapi dia bagi tahu asal kereta ni daripada mana, kita kena cari sendirilah. Dia bagi tahu kenderaan ke dan sebagainya gitu. Lepas tu dah kata dalam Quran tu ada belaka lah. Lepas tu semua tahu, siapa tahu belaka dalam Quran tu, nombor satu Allah Ta'ala lah dah. Moga kalamullah. Hak nombor dua Nabi tahu ilmu belaka dalam Quran tu. Kecuali ada beberapa tempat hak Allah Ta'ala saja tahu. Tu. Hak kedua lepas Nabi tu sahabat hak belajar daripada Nabi, tahu belaka. Sahabat hak besar-besar ni. Khulafah yang 4, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sampai Ibnu Abbas kata
kalau iqar, tali utar hilang, aku punya hilang, aku jumpa dalam Quran. Sampai gitu. Kemudian tabi'in tahu berlaku. Cuma lepas tabi'in tu orang dah kurang dah minat, lemah dah, azam himmah pada dah kurang dah. Lepas tu ahli ilmu pun dah kurang. Start daripada belakang tu orang buat bahagian masing-masing. Jadi ahli ilmu tu dia bagi masing-masing. Ahli nahu, cara nahu dia ambil pada Quran tu ambil hak nahu saja. Hak balaghah dia ambil hak balaghah saja. Hak tauhid dia ambil hak tauhid saja. Dan fiqh dia ambil hak fiqh saja. Hak hadis dia ambil hak munasabah dengan hadis saja. Begitulah sehingga akhir. Bahkan hak jenis dunia pun dia ambil hak yang jenis dunia sahaja dalam Quran gitu. Nampak situ dah. Wallahu alam. Al-amsal. Jadi esok insya-Allah kita akan sambung dekat amsal. Amsal ni apa? Perumpamaan. Peribahasa dah. Apa? Ke berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian tu dah peribahasa. Jadi dalam Quran tu dah belana banyak peribahasa dalam Quran. Jadi esok insya-Allah kita akan sambung dekat amsal, peribahasa dalam Quran. Wallahu alam.